Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, kaif halukum kullukum. Apa khabar kamu semua? Baik, bertemu lagi kita pada kali ini dalam tajuk Al-Yawmu Ar-Riyadhiyu Al-Madrasiyu. Masih lagi tajuk yang sama, iaitu Al-Yawmu Ar-Riyadhiyu Al-Madrasiyu, Hari Sukan Sekolah. Namun pada kali ini kita akan memberi tumpuan kepada tajuk kita, iaitu tentang harful jar. Harful jar ataupun kita sebut huruf jar. Harful jar ni adalah kata sendi yang mana setelah kamu mengetahui apa itu harful jar, saya harap kamu akan dapat istakhdamal talamizu harful jarri fil ibarati al-basitah istikhdaman sahihan. Saya harap kamu akan dapat membina ayat yang mudah dengan menggunakan huruf jar yang betul. Jadi huruf jar ni ataupun harful jar ni ialah kata sendi. Kalau kita belajar dalam bahasa Melayu, mungkin ia adalah kata sendi. Terdapat banyak huruf jar, namun kita akan hanya menumpukan kepada 3 sahaja harful jar, iaitu ila, li dan min. Ila, li dan min. Baik. Ila, sekali lagi sebut, li dan min. Ma makna ila? Ila maksudnya ke. Maksudnya ke. Ke kedai, ke sekolah. Jadi maksudnya ke. Apa pula makna li? Li maksudnya untuk. Untuk kesihatan diri. Untuk membaca buku. Untuk berjaya di dalam peperiksaan. Okey, itu li. Dan yang terakhir, min maksudnya dari. Dari rumah, dari sekolah, dari Batuus misalnya. Okey. Jadi kita dapat hari ini kita hanya tumpukan kepada ila, li dan min. Saya harap kamu semua ingat. Yang pertama, ila, li dan min. Ila maknanya ke, wali untuk, dan wamin dari. Okey. Al-ismu hukmuhu maksudnya, okey, kita berbalik kepada al-ismu ataupun kita sebut sebagai kata nama. Sebab kita nak membina ayat hari ini, nak bina ayat yang mudah. Kita nak bina menggunakan harful jar tadi. Jadi kita kena faham juga, kita kena guna juga kata nama, iaitu al-ismu. Jadi sebelum kita kenal al-ismu, saya nak terangkan di sini. Al-ismu hukmuhu, asal kata nama itu adalah marfu'un bid-dhammah atau bid-dhammatain. Yang penting asalnya kata nama ini adalah berbaris dhammah ataupun berbaris dhammatain. Kat mana? Okey, kita tengok. Misalnya, perkataan al-mal'abu. Perkataan al-mal'abu. Okey. Ataupun mal'abun. Okey. Satu perkataan yang sama tetapi dalam 2 bentuk. Satu al-mal'abu, yang kedua mal'abun.
Okey, tam mana yang kata dhammah dan dhammatain tadi? Okey. Tengok dalam gelung merah tu, baris dhammah tu adalah pada akhir perkataan. Jika perkataan kata nama tadi itu ataupun isim itu diawal dengan alif lam. Bagi kata nama yang tidak ada awalan alif lam, maka diakhiri dengan dhammatain. Seperti yang ada pada contoh yang kedua, iaitu dhammatain, mal'abun. Yang pertama, al-mal'abu ada alif lam. Yang kedua, mal'abun tidak ada alif lam. Contoh yang kedua, as-sihhatu ada alif lam. Akhirnya dengan tu, dhammah. Yang kedua, perkataan yang sama juga, sihhatun. Tak ada alif lam, tetapi diakhiri dengan dhammatain. Seperti yang saya bulatkan dengan warna merah ni. Kedua-dua ni adalah yang asalnya. Okey. Maksudnya kata nama bila asal dia kita tulis macam ni. Dia mesti berakhir dengan dhammah ataupun dhammatain. Contoh yang ketiga, al-mat'amu ada alif lam, akhirnya dengan dhammah. Ataupun mat'amun tak ada alif lam, akhirnya dengan dhammatain. Seperti dua contoh yang awal tadilah. Ya, yang saya bulatkan tu. Kita boleh kamu faham sekarang ni. Maksudnya ismu, al-ismu iaitu kata nama, asalnya berbaris ataupun diakhiri dengan baris dhammah ataupun dhammatain. Ikut dalam dua situasi lah. Kalau situasi yang pertama dia ada alif lam, maka dia berakhir dengan dhammah. Kalau dia tidak diawali dengan alif lam, maka dia berakhir dengan dhammatain. Itu adalah hukum asal. Okey. Kenapa saya sebut ini hukum asal? Sebab kita dalam nak membina takwinul ibarat, nak membina ayat, kita nak gunakan harful jar tadi. Okey, harful jar masuk ataupun bergabung dengan isim, dengan kata nama yang asalnya tadi berbaris apa, berakhir dengan baris apa? Baris dhammah ataupun baris dhammatain. Okey. Jadi kita nak membina ayat ni, iaitu nak menggunakan harful jar gabung dengan al-ismu, iaitu harful jar bergabung dengan kata nama. Kata nama pula asalnya hukum dengan apa tadi? Dengan diakhiri dengan baris dhammah ataupun dhammatain. Okey, tengok contoh dia. Contoh yang pertama, kita menggunakan harful jar ila. Makna apa ila? Ke. Tambah dengan al-mal'abu. Okey, al-mal'abu ni adalah ismu, kata nama yang asalnya berakhir dengan baris dhammah. Sebab tu al-mal'abu. Ila tambah al-mal'abu, maka apa akan jadi? Ilal mal'abi. Ilal mal'abi. Bermakna apabila huruf jar bergabung dengan al-ismu kata nama selepas huruf jar tadi yang asalnya berbaris dhammah akan berubah berbaris kasrah seperti yang saya bulatkan. Okey, jelas? Maksudnya harful jar bergabung dengan al-ismu asalnya tadi kita bincang berbaris dhammah ataupun berbaris dhammatain, bertukar menjadi berbaris ataupun diakhiri dengan baris kasrah. Sebab apa dia berakhir dengan baris kasrah? Sebab dia bergabung dengan harful jar. Apa harful jar dekat sini? Ila. Okey. Jelas? Contoh yang kedua. Kita gunakan perkataan ataupun harful jar yang kedua iaitu li. Bergabung dengan perkataan sihhatul jismi. Okey, perkataan sihhatul jismi ni dia gabungan antara dua perkataan iaitu sihhatu dan yang kedua al-jismi. Sebab maksud dia kesihatan tubuh.
Tak boleh nak sebut sihatu saja, kesihatan. Kesihatan apa? Tak boleh pula sebut al-jismi saja, tubuh. Apa? Tubuh. Jadi dia nak maksudkan kat sini kesihatan tubuh. Jadi disebut sihatul jismi. Okey. Sihatul jismi asalnya berbaris dhammah, berakhir dengan berbaris dhammah. Di atas ta tu ada baris dhammah. Okey. Pasal apa dia tidak berbaris dhammatain sedangkan di awalnya tidak ada alif lam? Sebab dia adalah perkataan gabungan. Gabungan di antara sihatu dan al-jismi. Sebab tu dia tak boleh tulis alif lam kat depan. Al-sihatu al-jismi. Tak boleh, salah. Sebab dia adalah perkataan gabungan. Berbanding dengan perkataan al-mal'abu tadi. Yang pertama, al-mal'abu, perkataan itu adalah perkataan single. Iaitu sendirian, tidak bergabung. Jadi dia kena letak alif lam dan berbaris dhammah. Okey. Tengok pada contoh yang kedua. Li bergabung dengan sihatul jismi. Kata nama yang di sini adalah gabungan dua perkataan. Kesihatan tubuh. Macam mana agak-agak dia akan jadi? Okey. Li sihatil jismi. Okey, li sihatil jismi. Dia bergabung saja dengan harful jar iaitu li tadi, maka sihatul jismi berubah menjadi sihatil jismi. Itu tujuan ataupun itu pengaruh daripada harful jar. Bila al-ismu bergabung, kata nama bergabung dengan harful jar, maka al-ismu kata nama selepas harful jar tadi akan berubah daripada berakhir dengan baris dhammah bertukar menjadi berakhir dengan baris kasrah. Okay, seperti yang saya bulatkan ni. Okay, li sihhatil jismi. Li sihhatil jismi. Okay. Saya harap kamu jelas. Dah dua contoh yang saya bagi kat sini. Ila bergabung dengan al-mal'abu, ilal mal'abi. Li bergabung dengan sihhatul jismi, bertukar menjadi li sihhatil jismi. Tengok contoh yang ketiga, iaitu min. Apa makna min yang kita sebut tadi? Min maknaha dari. Okey, dari, min bergabung dengan al-mal'abu juga. Okey. Apa makna al-mal'abu? Mal'abu ni memang sinonim lah dengan sukan sekolah. Okey, kamu cari apa al-mal'abu. Min bergabung dengan perkataan al-mal'abu. Okey, agak-agak apa kesudahannya? Apa akan terjadi apabila kedua-dua ni bergabung? Harful jar bergabung dengan kata nama. Minal mal'abi. Minal mal'abi. Asalnya mal'abu bertukar menjadi mal'abi. Minal mal'abi. Okey. Baik, itulah kesudahannya apabila huruf jar, bila harful jar bergabung dengan al-ismu, kata nama yang asal kata nama itu berakhir dengan baris dhammah ataupun dhammatain, ikut dua situasi tadi yang saya terangkan. Apabila dimasukkan dengan harful jar, maka al-ismu kata nama tadi selepas harful jar akan berubah berbaris dhammah dengan berbaris kasrah seperti yang saya bulatkan dengan bulatan biru ini. Baik, saya harap contoh ketiga-tiga ini dapat kamu faham dan menjelaskan apa fungsi harful jar apabila bergabung dengan al-ismu, iaitu kata nama. Baik. Seterusnya, al-ibaratul basitah. Ayat mudah. Ayat mudah yang kita nak buat. Okay. Yang kita nak jadikan ayat mudah. Tujuan kita belajar tadi,
Kita nak membina ayat yang mudah dengan menggunakan harful jar. Okay, ikut saya sebut. Adhabu ilal mal'abi ba'dal asri. Lagi sekali kita ulang. Adhabu ilal mal'abi ba'dal asri. Apa harful jar dalam ayat ini? Ya, harful jar dalam ayat ini ialah ila yang saya warnakan dengan warna merah. Apa yang terjadi pada al-ismu selepas harful jar? Okey, apa al-ismu selepas harful jar ni? Al-mal'ab. Al-mal'ab. Apa yang terjadi? Dia berakhir dengan baris kasrah. Ya, yang saya warnakan dengan warna oranye, huruf ba berakhir dengan baris kasrah. Ya, baik. Jadi adhabu ilal mal'abi ba'dal asri. Adhabu ilal mal'abi ba'dal asri. Itu yang pertama. Contoh ayat yang kedua. Kita sebut sama-sama. Umarisur riyadata. Umarisur riyadata lisihhatil jismi. Apa harful jar yang terdapat dalam ayat ini? Ya, harful jarnya ialah li. Dan al-ismu, kata nama selepas harful jar ini ialah sihhati. Sihhati. Apa yang terjadi pada sihhati? Dia berakhir dengan baris kasrah. Disebabkan apa? Disebabkan dia bergabung dengan, disebabkan dia di awal dengan harful jar yang warna merah tadi tu. Okey, itu contoh yang kedua. Umarisur riyadata lisihhatil jismi. Contoh yang ketiga, iaitu contoh yang terakhir. Arji'u minal mal'abi qabla al-maghrib. Arji'u minal mal'abi qabla al-maghrib. Apakah harful jar yang terdapat dalam ayat ini? Harful jarnya ialah min, yang saya warnakan dengan warna merah, dan al-ismu ba'dal min, iaitu kata nama selepas harful jar ini ialah al-mal'abi. Apa jadi pada perkataan al-mal'abi? Dia berakhir dengan baris kasrah disebabkan di awalnya terdapat harful jar, iaitu min. Okey, yang saya warnakan dengan warna oranye, itulah yang terjadi kepada kata nama selepas harful jar. Arji'u minal mal'abi qabla al-maghrib. Okay, kita ulang sama-sama ketiga-tiga ayat ini. Adhabu ilal mal'abi ba'dal asri. Umarisur riyadata lisihhatil jismi. Arji'u minal mal'abi qabla al-maghrib. Baik, saya harap dengan ketiga-tiga ayat yang kita bacakan bersama ini dapat menjelaskan kepada kamu bagaimana fungsi harful jar ketika berada di dalam ayat. Jadi itu sahaja pada kali ini. Sehingga kita bertemu lagi. Ilal liqa wa antum al-batal champion. Assalamualaikum warahmatullahi